Assalamualaikum guys, welcome back. Nama Datuk Muhammad Azlan bin Abdullah memang pernah viral yang mana ada kisah inspirasi berkenaan dengan Datuk Azlan ni yang mana sebelum ni dia merupakan seorang pengutip sampah sebelum dia berkecimpung dekat dalam bidang hartanah dan sekarang ni telah pun bergelar jutawan. Walaupun berasal dari keluarga yang miskin, tapi Datuk Azlan tetap juga tanam perasaan kat dalam diri dia untuk berjaya. Tapi macam mana pun dalam beberapa tahun kebelakangan ni, nama Datuk Azlan ni sering dikaitkan dengan kontroversi berkenaan dengan property scam ataupun penipuan hartanah yang mana ada individu dakwa Datuk Azlan memperdaya mangsa melalui urusan jual beli hartanah. Adalah beberapa drama yang berkait dengan Datuk Azlan ni yang mana Datuk Azlan bertindak menyaman beberapa individu yang katanya menfitnah Datuk Azlan, dan aku memang pernah ingat ada satu kes ni yang Datuk Azlan tuntut sebanyak 15 juta ringgit. Setakat ni aku difahamkan ada lebih dari 200 report kepada pihak berkuasa yang dibuat oleh beberapa individu yang dakwanya diorang terpedaya dengan janji-janji manis Datuk Azlan ni, dan sekarang ni diorang nak tuntut balik duit diorang. Terbaru timbul satu lagi dakwaan dari satu fanpage ni yang dikenali sebagai Pseudoscience yang katanya Datuk Azlan terlibat pula dengan aktiviti berkaitan dengan Along. Ikutkan statement dari Pseudoscience, Azlan terpaksa pinjam dari Ahlong untuk terus tampil sebagai jutawan. Pada ketika nama Azlan dijulang sebagai jutawan hartanah oleh akhbar dan media, punca kemewahan Azlan bukan dari hasil kejayaan perniagaan. Kemewahan Azlan datang dari hasil penipuan dengan menjual tanah milik arwah Cikgu Lee dan juga menjual tanah yang tidak wujud secara ansuran. Selepas dibongkar oleh Cik Wan, cash flow Azlan terhenti kerana mangsa penipuan sukar dicari. Untuk kekalkan status jutawan, Azlan terpaksa pinjam dari Ahlong. Tapi macam mana pun buat masa sekarang ni belum ada apa-apa statement dari Datuk Azlan sendiri dan juga tak ada apa-apa butiran yang membuktikan Datuk Azlan memang ada buat pinjaman dengan Ahlong. Untuk aku sendiri, bila aku dengar update macam ni, aku jadi risau sebabnya kita tahu sendiri kalau kata kita pinjam duit dekat lintah darat, risiko dia macam mana. Kalau tak betul dakwaan Pseudoscience ni, Alhamdulillah. Tapi kalau kata betul, aku rasa agak bahaya. Aku sendiri pun ada pengalaman, aku tengok orang dekat sekeliling aku duk buat pinjaman Ahlong apa semua dan macam mana hidup diorang langsung tak tenang. Ada tu sampai tahap kad bank kau diorang pegang, lepas tu kalau kata kau dapat gaji, diorang akan keluarkan dulu duit tu. Tapi macam mana pun, betul ataupun tak dakwaan Pseudoscience ni, apa yang aku nampak, benda ni sebenarnya memang tak asing sebenarnya dalam kehidupan seharian kita, sebab memang ada, kita memang tahu ada sebahagian, sesetengah orang yang sanggup untuk buat pinjaman Ahlong semata-mata untuk nampak senang, nampak kaya dan nampak bahagia di mata orang lain. Kalau kata korang subscriber sama aku, mesti korang tahu yang aku pernah handle satu isu yang mana ada sahabat kita dekat sini yang buat pinjaman Ahlong untuk bayar sewa rumah dan aku pergi tolong settlekan dekat PPIM, dan bila kata aku pergi dekat PPIM tu, aku nampak memang ramai gila mereka yang berhutang dengan Ahlong dan minta bantuan PPIM untuk selesaikan masalah diorang. Dan yang sedihnya, majoriti datang daripada bangsa aku sendiri. Aku boleh kata dalam 100 orang tu, 98 orang bangsa aku. Aku bangsa Korea anyway. Korang tercari-cari apa makanan best dekat Selangor, tak payah nak pening kepala, korang follow je Plats Selangor. Sebab tu orang cakap jangan tunjuk kekayaan dekat social media. Dia punya konsep lebih kurang sama macam Domino's Effect. Engkau tunjuk satu, lepas tu dia akan fall, dia akan advance pergi ke satu lagi dan takkan pernah berhenti. Dan kalau kata let's say lah, kalau kata engkau stop, orang akan start mengata. Kita ni tunjuk kesenangan ke orang sebab kita nak puaskan orang je. Dan tak kisahlah untuk puaskan diri sendiri ke ataupun untuk puaskan orang lain, benda ni takkan pernah berhenti dan benda ni takkan pernah ada penghujung. Dan yakinlah, orang tak pernah peduli pun pasal kau punya kekayaan. Yang orang akan peduli ialah drama yang datang bersama dengan kekayaan tu. Jadinya kita ambil iktibar daripada isu ni yang mana tak perlu kita risikokan diri kita sendiri semata-mata untuk kita puaskan hati orang lain. Kena ingat, manusia takkan puas sampai bila-bila. Apapun, kalau kata ada update yang terbaru pasal isu ni, aku akan share dengan korang macam biasa. Sebenarnya ini cuma info pertama daripada info lain yang aku nak kongsikan dengan korang, insya-Allah besok ataupun lusa. Dan hai kata pepantun, tepak sirih tinggalan lama. Peneman sepi, warga tua. Mewah dunia hanya sementara. Silap langkah, sana merana. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. YouTube ada fungsi baru iaitu Super Thanks. Siapa yang nak belanja aku kopi, korang boleh tekan butang Super Thanks kat bawah ni. Korang belanja aku RM6 je. Anyway, terima kasih sangat-sangat untuk sokongan korang. Assalamualaikum. Mantap Pak Bos.